A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada zuhur ni untuk sama-sama kita cuba menghidupkan suasana-suasana ingat memperingati. Marilah sama-sama kita membetulkan hati kita, niat kita, supaya segala yang ada di dalam hati kita ini benar-benar untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan keredaan Allah itu akan membawa kepada keberkatan, insya-Allah. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Suratul Ankabut ni, ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sadaqallahul azim. Ni ayat surah Al-Ankabut ni, ayat 1 sehingga 3. Allah SWT berfirman yang sekira-kiranya bermaksud Alif Lam Mim. Apakah patut manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan menyatakan bahawa kami telah beriman, an yaqulu amanna, sedangkan mereka belum lagi diberikan ujian, diberikan fitnah. La yuftanun. Dan sungguh-sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian itu ternyata terbuktilah apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar yang beriman, dan juga terbuktilah tentang orang-orang yang berdusta. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulu ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat 214 Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman. Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum lagi sampai ujian, cobaan seperti mana yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, ini hartanya musnah, dan mereka telah diserang dengan penyakit serta digoncang, ini zulzilu, digoncang oleh ancaman-ancaman musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, mata nasrul minallah, bilakah akan datang kemenangan daripada Allah. Dan ala inna nasrullah qarib, sungguh-sungguhnya kemenangan kepada Allah itu adalah dekat, yang dekat. Alhamdulillah. Jadi pertama kita melihat bagaimana Allah SWT telah menyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahawa sungguhnya yang pertama sekali orang yang beriman pasti diuji. Orang yang beriman pasti diuji. Apakah kamu menyangka bahawa kamu boleh bercakap beriman, berkata beriman, ataupun kamu mengatakan bahawa kamu akan masuk syurga
sedangkan kamu belum diuji. Dan Allah SWT telah menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang beriman yang diuji itu dengan ujian yang besar. Dan banyaklah antaranya ditimpakan kepapaan, tak ada duit, tak ada harta, ataupun hartanya musnah. Ini boleh berlaku lah. Sekarang ni kita mendengar banyak berkenaan dengan bagaimana keadaan bencana alam. Bencana alam, malahan pihak-pihak kepimpinan dunia seperti King Charles pada tahun 2019, dia telah menyatakan di dalam satu ucapannya, sebelum tu masa tu dia belum jadi king lagi, dia baru prince. Dia menyatakan bahawa kita sedang menghampiri kiamat, kiamat ataupun kiamat dunia, bencana dunia lah. Dan dia kata kita kena melaksanakan sesuatu untuk memastikan bencana itu tidak menjadi satu yang besar dan berat. Yang dimaksudkan tu ialah bencana-bencana alam yang ada dan sebagainya. Dan dia menyatakan tentang kita kena melakukan sesuatu secara military sebut. Secara military, sampai peringkat nak jaganya bencana ni kena masukkan tentera ke dalam negara-negara yang ada. Ini contohnya King Charles sekarang lah. Itu juga pada tahun 2020 United Nations telah mengisytiharkan bahawa tahun-tahun yang mendatang ini, itu termasuklah sekarang ni 2020 sampailah ke sampailah mungkin 2030, dia menyatakan bahawa daripada kajian mereka ke, ramalan mereka ke, ataupun perancangan mereka, menyatakan bahawa dunia akan berhadapan dengan bencana alam yang teruk yang tidak pernah dialami sebanyak 50 tahun yang lepas. Jadi kita digambarkan akan menghadapi bencana-bencana alam yang teruk, yang besar, banjir, rumah terbakar dan sebagainya lah. Dan bencana itu, dengan sebab itu maka mereka telah memohon supaya ada satu kutipan yang besar untuk berhadapan dengan bencana itu. Jadi mereka telah minta satu tabung khas untuk bencana. Dan pada tahun ini 2024 bulan September akan ada satu summit, satu perhimpunan, iaitu perhimpunan di dalam United Nations yang mengajak supaya dunia bersetuju untuk melaksanakan apa yang digambarkan sebagai emergency platform, platform untuk menghadapi kecemasan. Dan menghadapi kecemasan ini adalah merupakan satu benda yang besar yang akan dijadikan sebagai kemuncak tanda kerjasama di antara negara-negara. Jadi Allah SWT menggambarkan dalam ayat-ayat ini bagaimana kamu akan diuji, dan antaranya ialah kemusnahan harta benda. Dan juga Allah menggambarkan di sini antaranya juga ialah penyakit-penyakit, serangan penyakit. Ini pun telah disebut dalam Al-Quran, telah disebut dalam Al-Quran. Dan malahan bukan saja serangan penyakit dan bencana alam, maka Allah gambarkan juga akan digoncang, wad-dara'i wal-ba'sa wad-dara' waz-zulzilu, akan digoncang, digegar. Maknanya sampai peringkat hati kita ni digoncang macam kena gempa bumi oleh ancaman-ancaman bahaya musuh, bahaya musuh. Sehingga kata Allah firman sini, sehinggalah rasul-rasul ni yang sebelum kita ni, hatta yaqul ar-rasul, sehingga berkata rasul-rasul itu dan orang beriman, wallazina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersama dengan dia, mata nasrullah, bilakah akan sampai pertolongan Allah. Pada Allah gambarkan, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya dan pertolongan Allah itu amat dekat. Di sini kita nak sama-sama merasakan, jadi kita akan berhadapan dengan kesukaran demi kesukaran. Ditambahan lagi dengan keadaan yang ada pada hari ini, kita mendengar tentang bagaimana keadaan-keadaan bangsa-bangsa dunia ini berhadapan dengan kesusahan. Malahan dalam pertemuan baru-baru ini 15 hingga 19 hari bulan World Economic Forum WEF di Davos, salah satu perkara yang dibincangkan ialah bagaimana untuk berhadapan dengan bencana-bencana yang ada. Jadi semua orang cerita pasal bencana lah.
Semua orang cakap saya bencana. Jadi bukan hanya daripada hadis-hadis Nabi ataupun daripada apa yang digambarkan daripada ayat-ayat Allah tadi, maka juga digambarkan oleh mereka yang memimpin dunia pada waktu ini. Dan mereka yang memimpin dunia itu merupakan orang-orang yang mungkinlah kita kata dibuat kajian ataupun sebagainya. Baik, jadi sebab itu pada tengah hari ini kita ingin sedikit menyentuh tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah Taala telah menggambarkan tentang ujian dan fitnah pasti kena. Jadi sebab itu kita hari ini nak kena rasa bahawa ujian itu akan datang kepada orang yang beriman terutamanya lah. Orang yang tak beriman kita tak apa nak ambil tahulah sebab dia dengan diri dia kan. Orang beriman orang beriman. Jadi apabila kita berhadapan dengan itu, dan bagaimana dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa tidak akan berlaku kiamat sehinggalah hari-hari ataupun tahun-tahun yang mendatang itu semakin susah. Jadi kiamat akan datang sehingga hari-hari ataupun tahun-tahun yang mendatang itu adalah tahun-tahun yang susah demi susah. Jadi sebab itu dalam hal ini maka hendaklah kita nak merasakan tentang bagaimana kesusahan-kesusahan itu adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan. Tujuan digambarkan tentang kesusahan itu bukanlah untuk kita nak merasakan nak untuk kita takut-takutkan diri kita ni kan. Tapi sebenarnya tujuannya supaya kita dapat mempersiapkan diri kita. Jadi ini satu perkara nombor satu lah. Yang kedua, kita melihat realiti semasa hari ini, bagaimana keadaan yang berlaku di Palestin sekarang. Keadaan yang berlaku di Palestin, kita mendapati bahawa peperangan semakin sengit sebenarnya. Kenapa semakin sengit? Kerana kita melihat kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Israel ni, sehingga mereka bukan saja menyekat sekarang ni, malahan mereka mensasarkan kamp pelarian juga. Kamp pelarian pun dihantar bom. Dikata sebagai macam tersalah lah, ataupun dikata macam ada Hamas kat situ lah, itu alasan je lah. Jadi sebenarnya mereka telah pun melaksanakan kerja-kerja yang ganas, yang ganas, dan digambarkan mereka dah mula nak menghancur meratakan daripada utara sampai ke selatan. Dan inilah perkara yang kita melihat dengannya. Dan pada masa yang sama kita melihat analisa-analisa yang ada daripada orang-orang yang melihat dan meneliti tentang peperangan ini. Contohnya, mereka menyatakan bahawa daripada awal lagi bahawa Israel tak akan menang dengan peperangan ini. Ini di kalangan orang-orang yang mengkaji lah, di kalangan orang yang mengkaji. Lepas tu kita melihat hari ini dia dah lebih daripada 3 bulan sekarang dah berperang. Kalau ikutkan teknologi dia, kecanggihan dia, dia kata dia boleh habiskan dalam masa seminggu. Gaza ni boleh habis seminggu, paling-paling pun 2 minggu. Sekarang ni dia menyatakan pula sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi dia kata setengah pula dia menyatakan perang ni tidak akan henti, digambarkan sehinggalah tahun 2025. Itu digambarkan. Jadi apa maksud tu Maksud tu ialah kita melihat sekiranya itulah perkara yang sedang berlaku, maka sudah tentulah peperangan ni akan merebak keluar. So merebak keluar ni dia bukanlah akan peperangan antara negara-negara tetapi peperangan tu akan berlaku di antara orang yang beriman dengan orang-orang yang bersekutu dengan Zionis. Jadi sebab tu sekarang ni contohnya kita mendengar ada rumah-rumah madrasah tajaan rakyat Malaysia, contohnya yang di Gaza telah diletupkan, di sempadan telah dibom. Begitu juga hospital dari Indonesia juga telah dibom. Maknanya kita lihat bagaimana keadaan-keadaan. Begitu juga sekolah-sekolah United Nation pun kena bom juga. Jadi dan benda ini tentulah akan menyentuh orang-orang yang di luar. Kalau sebelum ni dia bom rumah orang Gaza, dia bom masjid juga orang Gaza, orang Palestin jadi mungkin tak nampaklah dia punya signifikan. Tetapi apabila mereka mula meletupkan rumah-rumah, contohnya ada madrasah rakyat Malaysia yang bina madrasah tu dengan hasil sumbangan contohnya, begitu juga dengan hospital yang dibina oleh Indonesia dan sebagainya. Jadi dia akan
menimbulkan satu perkara yang menyesakkan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Allah Taala menggambarkan dalam ayat yang lain, ayat sebut sini Allah gambarkan dalam satu ayat surah An-Nur, surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat yang Allah bagi tahu kepada kita tentang bencana-bencana, terutamanya bencana-bencana bersangkut paut dengan kesusahan-kesusahan perang. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh dari kalangan kamu bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu Islam, yang telah diredainya untuk mereka. Dan Ia juga akan menggantikan mereka dengan keamanan setelah mengalami ketakutan. Dan mereka terus beribadah kepadaku, kepada Allah, dan tidak mempersekutukan selain daripadaku. Dan ingatlah, sesiapa yang engkar, yang kufur sesudah itu, maka mereka telah orang-orang yang fasik, orang yang durhaka. Jadi Allah SWT menyatakan rupa-rupanya di sebalik daripada kesusahan-kesusahan, ketakutan-ketakutan, kita kata peperangan-peperangan yang ada pada di depan mata kita ini, lepas ni kita akan berhadapan dengan kesusahan. Saya tak boleh nak bayangkanlah kesusahan masing-masing. Ada tempat kena banjir, habis rumah banjir. Ada tempat terbakar. Kalau kita pernah rumah kita terbakar, bayangkan rumah terbakar tu habis semua harta-harta kita. Kan rumah mak saya pernah terbakar, habis 4 generasi punya rumah. Dalam tu banyak benda, banyak barang habis. Barang kemas ke, barang-barang apa ni, facilities ke, TV lah, pasti sejuk lah, apa semua kan, habis. Jadi habis tu jadi macam kosong. Bila terbakar, rumah terbakar ni macam kosong, tak ada apa kan, contoh. Begitu juga bencana-bencana, tak ada kerja. Saya dengar dalam YouTube bagaimana sebahagian daripada rakyat Malaysia yang meluahkan perasaan kesedihan dia tentang apa yang berlaku di dunia ini, bukan kat dunia, kat Malaysia ni, tentang ada yang tak ada duit nak bagi makan anak pun tak ada. Ada yang sampai peringkat tak balik rumah sebab tak boleh nak bawa duit jumpa anak, malu jumpa anak kan. Anak mungkin minta apa-apalah, agaknya benda yang simple-simple je agaknya kan. Dia tak boleh nak bawa, dia tak balik rumah, dia tidur kat pondok, duduk kat luar, tak balik, malu kan, malu nak jumpa anak. Jadi kesusahan-kesusahan kehidupan yang ada pada hari inilah. Jadi sebenarnya apabila kita melihat akan perkara itu, maka perkara yang penting sekali, yang pertama yang kita nak kena rasa pada hari ini, bahawa kan kita tidak mesti kembali kepada Allah. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang-orang beriman tadi, harapan dia pada Allah. Kita susah macam mana pun Allah ada. Kenapa? Kerana kesusahan tu pun datang dengan izin Allah. Inilah disebut sebagai mentauhidkan perbuatan Allah, af'al. Jadi maknanya segala kesusahan, segala kepayahan, ancaman, bencana alam ataupun sebagainya lah, sama ada dari ekonomi ke, penyakit ke, dan apa sahaja, maka sebenarnya ia adalah merupakan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tahun depan kita jangka lebih susah lagi. Kalau tahun ni kita rasa susah dah, mungkin dari sudut nak belanja ke, dari sudut nak kerja ke, dari sudut kewangan, dari sudut kesihatan, dari sudut ekonomi kan, ataupun dari sudut kehidupan kita, tahun depan dijangka lebih susah. Tapi yang lebih susah itu sebenarnya, yang diuji tadi, kesusahan itu adalah pada maddiyah, kebendaan. Maksudnya Allah uji kita sebenarnya, alat yang digunakan untuk ujian adalah maddiyah, benda yang bersifat kebendaan, kesihatan, harta, sampai bergoncang, zulzilu. Jadi kenapa perkara itu menggoncangkan hidup manusia tadi? Kerana hati kita terikat dengan maddiyah. Hati kita sayang kepada dunia tadi, yang kita telah
kan, telah kehilangan dia. Kita takut kehilangan dia. Kita takut habis. Sampai ada orang bunuh diri hari ni. Hari ni kadang-kadang kita tengok bunuh diri terjun daripada rumah tingkat atas ni biasa, macam biasa. Kan? Kita tengok baru-baru ni saya nampak satu video tempat di mana di Semenyih ada rumah flat apartment. Ada budak dah berdiri kat tebing dekat atas tebing nak duduk kan. Tak nak terjun lah agaknya, wallahualam. Begitu juga dengan beberapa perkara. Jadi hari ini kita kena faham bahawa yang Allah uji itu sebenarnya ialah sayang kita dengan Allah atau sayang kita dengan dunia. Itu ujian. Jadi apabila seorang yang beriman itu meletakkan kasih sayang kepada maddiyah, pada kebendaan lebih daripada kasih sayang pada Allah, maka pada masa itulah mereka akan gagal. Dia akan jadi orang yang gila, orang yang takut. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menguji perkara-perkara itu sebenarnya ialah Allah Taala nak membina dan memberikan kekuatan. Sebab tu janji Allah tadi, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, yang tadi tu la yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan kemenangan, bukan kemenangan, tertegaknya sistem Islam. Yang bila masa tertegaknya sistem Islam, fasal yang kelima dalam hadis Imam Ahmad tu kan, mula-mula fasal kenabian, nubuwah, fasal khulafa ar-rasyidin, fasal raja-raja yang menggigit, yang ketiga fasal mulkan jabariyah, fasal kita ni kan, kepimpinan yang diktator kan, kepimpinan yang memaksa kan, jabariyah. Kemudian selepas ini Allah janjikan kan, kembali balik kepada sistem khulafa dan manhaj nubuwah, balik pada Islam. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini. Ini ada sahih. Jadi daripada hadis ini dan daripada ayat Allah tadi, wa'adallahu allazina amanu, dan Allah berjanji kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan bagikan kemenangan. Jadi sebenarnya Allah nak bagi kemenangan. Kemenangan itu kemenangan yang hebat, yang besar. Bukan saja di Malaysia, di Palestin, tapi sebenarnya kemenangan di seluruh dunia. Jadi sinilah kita lihat bagaimana hakikat ujian itu sebenarnya lah Allah uji kita, iman kita. Dan apa yang Allah uji tadi, jauh mana kita sayang pada dunia banding kita sayang pada Allah. Ada orang kalau muda-muda mungkin diuji dengan kan, mungkin hilang dia punya kekasih dia. Bertunang-bertunang kena rampas tunang dia, contohlah berkahwin, lari isterinya, lari suaminya. Dan ada seorang kawan saya ni, Allah izin kan, dia kerja eloklah, profesional lah, and engineer kan. Lepas tu Allah izin berlaku sesuatu, bankrupt, muflis, bankrupt dia. Bankrupt tu bukan saja bankrupt, duit habis tak ada, nak kena rampas rumahnya, nak kena rampas keretanya, nak kena rampas harta-harta dia. Dia balik rumah, jumpa isteri dengan anak dia kan, isteri anak dia terkejut. Biasa hidup mewah, tiba-tiba kena muflis, bankrupt ni, jatuhkan hukum tadi, nak kena rampas rumahnya, nak kena rampas semua sekali. Isteri dengan anak dia tinggalkan dia. Dah ada bankrupt, muflis. Kemudian isterinya pula tinggalkan dia, lari, tak nak bersama dengan dia, suami tadi. Ataupun anak pun ikut maknya, tak nak dengan suami dia, lari, ini bapaknya lari. Jadi dia seorang-seorang. Bila dia seorang-seorang tu, akhirnya Allah izin dia pergi ke salah satu jantas yang ada. Dia pergi jalan, dia dah jalan, dia dah tak boleh nak fikir dah. Jalan, tengok kereta, tengok apa semua, dunia ni macam dah tak ada lah, habis hilang. Sampai ke satu jantas tinggi atas. Dia duduk, dia berdiri. Dia tengok kereta jalan bum bawah kan, ke highway kan. Atas pun belakang pun ada kereta lagi, dia tengok kan. Dia nak terjun. Dia kata, aku nak terjun dah, kata. Aku nak terjun. Kenapa? Hilang apa? Hidup aku habis. Kerja tak ada, kena muflis pula, kemudian isteri tinggalkan, anak tinggalkan, dan kawan-kawan pun semua tak tahu, buat tak tahu kan. Tak ada. Dia kata, hidup aku dah tak ada apa dah, macam tu. Allah uji seorang sampai macam itu. Ni kawan saya sendiri lah kan. Jadi dia nak terjun dah, dia kata. Dia dah berjalan. Dia jalan tu pun dah berkilometer lah, dah banyak kilometer jalan. Dia kata, aku tak tahu daripada rumah aku tu,
Aku keluar rumah, jalan sampai ke highway, highway plus ke apa agaknya lah, Allah alam lah kat mana yang dia pergi tu. Sampai lah dia kata aku duduk kat bawah tu, kereta highway laju-laju kan, aku tengok keliling, aku dah tak ada apa dah, dunia ni tak ada apa dah, aku nak bunuh diri macam tu dia kata. Dia baru nak panjat tembok tu, nak terjun bawah, baru nak panjat ni, Allah susun kan, Allah nak selamatkan dia. Baru nak panjat tu, tiba-tiba ada dapat panggilan telefon daripada seorang kawan saya juga, yang lain lah, telefon dia tak nak angkat dah, tapi tak apalah, ini panggilan aku yang terakhir lah, kata aku nak angkat, nak terjun lah. Kemudian dia angkat, Assalamualaikum man, kat mana mak, kat mana mak, bukan nama sebenar mak, kat mana kau ni? Dia tu tak ada apa, kenapa kau nak telefon, kau nak cakap pasal apa? Aku tahu kau tengah sakit, tengah tak sihat kan ni kan, aku tahu kau ni sekian kan. Lepas tu kata, marilah datang pejabat aku. Kenapa kan? Aku bagi kerja kat kau, kawan dia ni tak tahu dia nak bunuh diri kan, tapi dia kesian, sama-sama belajar tu, satu batch sama-sama. Lepas tu aku bagi kau, mari sini. Dia fikir balik, tak apalah, dia pergi jalan, tak jadi bunuh diri. Ini nak sebut apabila kita terputus hubungan kita dengan Allah, harapan kita, Allah uji sampai peringkat tak ada orang lah nak tolong kita masa tu lah kita tak ada lah, semua habis, rumah habis, banjir, setengah-setengah rumah banjir, akhirnya hanyut kan. Ada orang sakit sampai tak ada ubat, sakit je, kena ambil morfin je, dah bedridden dah, duduk kat atas katil je. Ada orang pula kan, maknya, ayahnya, anaknya, isterinya tinggalkan dia, boykot, tak ada apa, dia seorang-seorang. Jadi pada masa itulah kita nak kena rasa sebenarnya hakikat ujian ni, kesusahan ni ialah sebenarnya kesusahan itu adalah ujian daripada Allah. Allah takkan zalim kita, susah macam mana pun kita boleh hadapi. Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan beratkan bebanan apa pun melainkan kita mampu. Tapi kenapa orang ada bunuh diri kan? Sebab dia terputus daripada Allah. Apabila kita terputus daripada Allah, segala ujian tadi, maka di situlah ketidakmampuan akan datang. Ketidakmampuan. Kami dulu pernah, kalau ingat lagi lah peristiwa Flotilla kan, Mavi Marmara tu, kapal kan. Jadi kita buat projek kapal tu, saya diamanahkan jadi ketua pasukan kan. Jadi saya bagi briefing taklimat pada kawan-kawan yang naik kapal daripada Malaysia, ada 12 orang. Pada masa tu tak sampai 12 orang lagi lah. Tengah bagi briefing tu, saya sampaikan senario apakah yang jangka berlaku atas kapal. Ada 5 senario, tak ada satu pun senario tu boleh balik Malaysia. Kena tangkap dengan Israel, kapal kena bom, macam-macam lah. Adalah dari senario dia kita buat. Senario ni adalah senario yang kami bincang dekat antarabangsa. Maknanya kita nak bagi the worst senario, senario yang paling berat sekali, yang paling susah sekali. Sebab tu daripada Malaysia tak bawa perempuan, kami tak ambil perempuan, doktor ke apa tak bawa, buat lelaki semua. Sebab kita kalau perempuan kita bimbang ada benda lain pula kan, lagi susah. So kita semua lelaki. Jadi masa tu bincang pasal senario tu, sampai ada seorang tu panggil kapal kematian. Ni projek kapal kematian, tak boleh balik lah, memang kena masuk penjara, memang kena tembak, ada yang mati pun. Baik, jadi sampailah pada peringkat tu. Sebenarnya sebelum saya nak sampaikan taklimat tu, nak memimpin ataupun nak diamanahkan untuk ketuai kawasan Asia Tenggara ni masa tu kan, saya fikir panjang. Ada di kalangan kawan-kawan tu kata, Man, dia kata tak payahlah buat kapal, tak payahlah kan, kita tak ada insurans, kalau besok mati siapa nak jaga anak kau, siapa jaga keluarga kau, siapa nak jaga kalau mati, tuan-tuan. Jadi macam itu. Jadi saya fikir balik, saya kata yang pertama sekali kita buat kerana prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya ialah kita nak kena bantu agama Allah, tegakkan agama Allah. Kemudian kan, kemampuan memang sebenarnya kita tak mampu, kita takkan mampu buat apa-apa pun
kan, kecuali Allah yang memampukan kita, kan. Allah yang memampukan kita. Jadi masa-masa tu kan, ada pegawai daripada Kementerian Luar Negeri kan cakap, kamu ni bodoh lah buat projek macam ni. Kamu buat projek macam ni, kamu tak boleh balik ni. Israel confirm tembak kan, sebagainya. Tapi saya adalah jawapan saya kat dia, tapi nak sebut kat sini, saya sebut kat sini, apa yang menyebabkan kami boleh pergi naik atas kapal dalam keadaan ancaman yang macam tu pada masa tu kan. Dia kata kita nak kena letakkan Allah mendahului yang lain. Allah di depan. Bila Allah di depan ni, maknanya kita tak mampu, Allah yang memampukan kita. Kita tak kuat, Allah yang kuatkan kita. Jadi sebab itu dalam hal ini, apabila kita diuji oleh Allah, tak kira apa ujian ni pun, semua akan dapat kesusahan ni. Dan tahun depan dijangka lebih susah daripada tahun ni. Tak kira apa ujian kita masing-masing lah kan. Jadi Allah gambarkan, Allah tak akan bebankan kita dengan sesuatu yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Melainkan yang kita mampu saja. Yang kita tak mampu Allah tak bebankan. Tapi kenapa ada orang tak mampu berhadapan dengan ujian? Apabila dia meninggalkan Allah dalam hati dia, dalam fikiran dia, dalam hidup dia. Tak ada Allah dalam hidup dia. Sedangkan Allah yang menjadikan dia, Allah yang memberikan kepada dia segala yang ada, Allah yang bagi rezeki kat dia. Nyawa dia tu pun Allah bagi. Kita makan pun Allah bagi. Bernafas ni pun Allah bagi oksigen ni. Ada orang oksigen pun tak ada. Kan, boleh sampai saat nanti, tuan-tuan puan lah, sampai saat nanti kita ni oksigen banyak, tapi oksigen ni tak boleh masuk dalam kita punya jantung kita, paru-paru kita. Sedut-sedut tak dapat, sedut-sedut tak dapat. Itu yang digambarkan oleh Amr al-As radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut, anak dia tanya Abdullah, ya wahai ayahanda, apakah rasa ketika nak meninggal dunia ni, rasa macam mana? Ni soalan yang selalu ditanya. Bapak yang tanya, macam mana agaknya rasa orang yang nak meninggal dunia? Kan? Tapi tak dapat jawapan. Hari ni aku nak tanya, ya wahai ayahanda, Amr al-As radhiyallahu an. Maka dijawab oleh sahabat Nabi. Amr al-As kata, aku rasa seperti aku menyedut udara daripada lubang jarum. Kecil je lubang jarum. Kita bayangkan lubang jarum. Kita tengok hari ni, pergi balik ni, tengok jarum, lubang dia kecil je. Jadi udara banyak, tapi bila dia sedut, yang masuk macam lubang jarum, kecil sikit je udara. Itu yang kita lihat orang yang nak meninggal dunia seperti sesak nafas, kan? Itu sedut sekuat-kuatnya, tapi masuk sikit je. Sebab bajet oksigen yang Allah bagi itu dah tak ada, tinggal sikit lah. Kalau pukul 3 1 minit matinya, maka sekarang ni dah pukul 3, tinggal seminit lagi nak mati. Maka bajet dia terlalu sikit. Dia sedut banyak mana pun, udara ni dah tak jadi rezeki dia. Dah tak boleh nak sedut, tak boleh masuk dalam paru-paru dia, stuck macam tu. Dia sedut kuat, kata Amr al-As, seperti daripada lubang jarum, dia kata. Jadi itu sebab tu kita tengok orang nak meninggal dunia kan, dia akan haus. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa nak meninggal dunia sakaratul maut tu haus, sehingga kali sumbat dengan air 7 lautan pun tak hilang haus. Air banyak 7 lautan pun tak hilang haus sangat. Dia minta air. Tapi bila kita bagi air kat dia, kan, bagilah segelas air sikit, bagi air, bagi dia sedut ke apa, tuang kat dia kan, kita akan bagi air terkeluar semula. Yang masuk sikit je masuk. Sebab tu kalau orang sakit nak sakaratul maut kan, dah sakit nazak ni, kita bagi air masuk sikit, keluar balik, keluar balik, maknanya dah dekat sangat tu. Dah dekat sangat. Jadi maknanya udara banyak kan, tapi yang masuk sikit je. Air banyak, tuang satu gelas kita bagi, masuk sikit lah, semua keluar balik. Berkata keluar balik, kita keluar balik. Jadi kata Allah begitu. Jadi begitulah namanya, rupanya kita ni kan ada udara, boleh sedut nafas kita dengan baik, dalam-dalam lagi sedut, in out. Kita boleh makan, nak makan apa, kita boleh minum, nak minum apa, kita boleh semua tu rupanya rezeki tu memang apa yang Allah dah tetapkan pada kita. Apa yang Allah nak bagi kat kita, itulah dia. Kita nak makan jatuh kan, rosak makanan. Itu Allah tak nak bagi tu. Allah tak nak bagi tu. Bukan banyak salah anak kita ke, tolak jatuh makanan pecah, kita marah anak macam nak mati kan. Memanglah anak tu salah,
Tapi jangan marah dia macam nak mati, sebab memang Allah tak izin. Baik. Ya, sebab itulah sebenarnya apabila kita berhadapan kesusahan-kesusahan, gempa bumi, banjir, ancaman sebagainya, maka orang yang selamat, yang mampu berhadapan dengan ujian-ujian yang susah itu ialah apabila dia meletakkan pergantungannya, harapannya, sandarannya hanya pada Allah. Bila kita letakkan sandaran kita, pergantungan kita, kan, apa yang kita nak dapat daripada Allah, masa itulah dia ada harapan. Ada harapan. Masa itulah ada harapan. Dari sinilah kita lihat kekuatan yang hebat yang ada pada manusia ni, yang boleh menjadikan mereka boleh melalui apa jenis kesusahan pun yang Allah uji. Sebab Allah kan uji bergantung kepada kemampuan kita, kan? Kalau orang miskin, diuji cara orang miskin. Kalau orang yang sihat, diuji dengan cara dia sihat, sakit. Kalau orang kaya, diuji juga dengan cara kaya dia. Kita jangan ingat orang miskin saja ujian. Aku miskin, teruk ujian aku. Contoh, aku sakit, teruk ujian aku. Orang kaya ada ujian dia, orang sihat ada ujian dia, orang sakit ada ujian dia, kan? Orang miskin, semua orang diuji, Allah uji. Jadi sebenarnya hidup ini adalah untuk kita diuji. Allah jadikan kita diuji. Siapa di kalangan kita yang beriman, siapa di kalangan kita yang kufur, itu sebenarnya hakikatnya. Jadi bila diuji ni, bila terputus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itulah kita akan mendapat satu kesusahan. Apa kesusahannya? Tak kiralah ujian apa pun yang kita kata kita lalui, gagal. Serupalah macam kita ambil exam, SPM ke, kan, ujian kelas ke apa, tak kira lah ujian, kan. Bila kita baca, dah study, dah hafal macam-macam, tiba-tiba masuk kat dewan pemeriksaan, kan, terputus daripada penghafalan kita, terputus daripada yang kita faham. Itu maknanya kita blank. Ini di alam masa saya mengajar di UAE dulu, kan, anak-anak pelajar-pelajar ni, kan, bila dia belajar, ada yang kena penyakit blank. Bila dia tengok kertas soalan, yang dia nampak putih, takut sangat sampai kertas soalan tu dia nampak putih, tak ada tulisan, blank. Ada yang pengsan pun ada, jadi bila terputus daripada apa yang sepatutnya dia tahu tadi, habis. Jadi hakikat hidup kita ini, apabila kita terputus daripada Allah, harapan kita, pergantungan kita, kan, kita kata pegangan kita, sandaran kita, kan, itulah yang akan menggagalkan kita. Tak kiralah ujian macam mana pun, ujian yang berat, yang besar, ujian sedikit, kecil. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita nak kena sentiasa meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Dan kita tak boleh nak meningkatkan hubungan kita dengan Allah kalau kita tak kenal Allah. Mesti kenal Allah. Sebab tu kata-kata hikmah, al-awwaluddin ma'rifatullah. Kenal benda yang paling awal dalam agama, kenal Allah ni. Kenal Allah ni wajib. Macam mana kita kena kenal bos kita? Wajib tak kenal bos? Bos kita, kan, datang pergi pejabat, kita tak kenal bos. Bos buat macam ni, dia pun tak tahu, kan. Bos suruh pun tak tahu. Engkau siapa nak suruh-suruh aku ni? Engkau siapa nak arah-arah aku ni? Kita tak tahu dia bos kita. Memang disaster lah, kan. Anak tak kenal bapa, anak tak kenal mak. Bayangkan, kan, hamba tak kenal Tuhan. Kita hidup, dibagi makan, dibagi rezeki, dibagi umur, dibagi kesihatan, semua dibagi, tapi kita tak kenal yang membagi rezeki kat kita. Disaster, satu kehancuran. Baik, ya sebab itulah kita nak kena kenal Allah. Macam mana kenal Allah? Kita kena lalui proses bersihkan hati. Hati kena bersih. Kalau hati kotor, takkan kenal Allah. Walaupun dia seorang ustaz, PhD di dalam agama syariah ke, usuluddin ke, tak kira lah, tapi hati kotor, dia takkan kenal Allah. Apa maksud hati kotor ni? Bila kita mendekatkan diri kita dengan dosa, bergelumang dengan dosa,
bergelumang dengan benda yang Allah murka, itu mana kotor hati kita, keras. Semayang pun tak rasa apa-apa, puasa pun ada corruption, banyak corruption dalam puasa contohnya. Jadi sebab itu yang pertama sekali, bersihkan hati. Macam mana nak bersihkan hati? Kita kena ada ilmu, boleh berfikir, dan kita kena ada zikir, kena ada zikrullah. Ini panjang ceritanya. Baik, jadi bila kita berhadapan dengan ujian, saya nak pendekkan cerita, kita banyak tak banyak kan. Bilakah pertolongan Allah akan datang? Ini penting. Jadi yang pertama, kita jangan putus hubungan dengan Allah. Oleh itu saya cadangkan tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita mulakan hidup kita dengan menyibukkan diri kita ini, membanyakkan diri kita ini mendekati Al-Quran. Mendekati Al-Quran. Kerana apabila kita mendekati Al-Quran, maka kita akan kenal Allah. Dekat aku baca Quran, mula dengan baca dulu. Lepas tu tengok makna dia pula, tadabbur. Kalau kita tak pandai baca, tak apa, belajar baca, jangan malu. Ada orang tak pandai baca kan, mungkin dari kecil tak pernah terdedah kan, tak apa, jangan malu. Baca, sebelum mati kita boleh baca Quran. Yang kedua, kita tadabbur, kita kena teliti, tengok makna dia, kemudian dengar tafsirnya, ataupun bincang dengan orang yang tahu kan? Ini Quran. Baik, kemudian selepas itu kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan orang-orang yang dekat dengan Allah ni, kita cuba dekati, dekati dia. Baik, ada beberapa perkara yang kita ni untuk meletakkan Allah sebagai harapan kita kan. Saya nak bacakan 3 ayat saja. Jadi pertolongan Allah akan datang, nombor 1, apabila kita mengikuti, mengamalkan ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertolongan Allah akan datang apabila kita menjaga hati kita, mengubah hati kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sehinggalah dia mengubah apa yang ada dalam diri dia. Jadi yang pertama, jiwa kita. Sebab tu kita kena dekat Quran. Tuan-tuan, perempuan, bacalah Quran. Bacalah. Kalau tak dapat banyak, sikit. Bila baca itu macam mana tahu? Bila baca itu, buka Quran tu, minta ke Allah, ya Allah, aku tak mampu nak baca banyak, aku tak tahu nak baca, bacaan aku pun tak betul. Ya Allah, tapi aku cuba baca ni, kau tolonglah aku. Minta ke Allah, ya Allah, kau tolonglah aku. Baca Quran, baca mengangkat-angkat alif lam mim dzalikal kitab, zalikal kitabul la raiba fi. Kita baca mengangkat-angkat. Kalau yang boleh baca, ada yang tak boleh baca langsung, tak apa, minta ke Allah, ya Allah, aku nak baca Quran tapi aku tak pandai. Ya Allah, aku nak baca Quran tapi aku tak tahu. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tak pandai baca yang Jawi itu, yang Arab ya, baca yang makna dia, tapi jangan tak baca. Sebab tu adalah merupakan hidangan Allah bagi. Jadi nombor 1, kita kena mesti duduk dalam sesuatu yang membina diri kita, Quran. Yang kedua, zikir. Zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Zikir ni sasaran kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi zikir ni adalah sebenarnya apa? Kan? Zikir ni lah nak bina hati, kekuatan hati. Jadi sebab tu baca zikir, lidah baca, hati baca, sama kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jadi hati pun baca juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kena baca. Macam kita semayang kan, saat kita semayang kan, kita baca Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir tu, hati kita pun sama juga, Allahu Akbar, hati baca. Itu disamakan menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Fatihah, hati baca, lidah baca, hati baca. Zikir macam itu juga. Kita baca dulu. Jadi bila kita baca tu, insya-Allah Allah akan bagi kita kekuatan. Kekuatan apa? Allah akan beri kekuatan untuk kita hidupkan hati kita. Syaitan tak boleh duduk dalam hati yang hidup dengan zikrullah. Banyakkan zikir paling simple, paling penting, la ilaha illallah. Okey, yang kedua, Allah gambarkan ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang kedua, Allah perintah apa? Wahai beriman kan, sekiranya kamu membantu agama Allah, nescaya Allah akan membantu kamu. Bantulah din Allah, tolong. Ni dakwah, tolong. Nampak benda baik kan, kita sampaikan benda baik, benda-benda baik-baik. Jangan condemn orang. Nak sampaikan benda baik, kita condemn orang, jangan.
hak ni bid'ah lah, hak ni sesat lah. Jangan condemn orang. Kita beritahu apa yang baik, cukup lah. Jangan gaduh-gaduh kan. Hari ni fitnah kita orang alim. Sebenarnya orang alim ni bukan orang yang macam itu yang suka nampak macam alim tapi tak alim. Orang alim ni orang yang ilmunya melahirkan amal, amalnya melahirkan akhlak, adab. Itu baru alim. Kalau alim tidak melahirkan akhlak dan adab, itu bukan alim. Itu tahu, orang yang tahu. Yang dia boleh, kita tahu juga, boleh tengok Google ke apa, boleh dapat tahu juga maklumat tu. Baik, jadi kan, dakwah ni bukan hentam orang. Dakwah ni bimbing orang, pujuk hati, ajak pada Allah. Jadi pertolongan Allah datang bila kita baiki diri kita, nombor satu. Bila kita baiki diri kita, Allah tolong kita. Yang kedua, bila kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Ni pertolongan Allah ni. Susah kan besok. Rumah banjir ke, terbakar ke, sakit ke, kena ni kita dengar pula ada virus X akan datang pula kan. Omicron ni lah, macam-macam kron ni kan. Tak kira lah apa benda kan. Jadi kita kena tolong agama. Yang ketiga kan, wa in tasbiru wa tattaqu. Yang ketiga ialah kamu sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Maka tidak ada satu pun daripada perancangan jahat mereka itu hanya akan membahayakan kamu sedikit pun. Yang ketiga, kita kena sabar, bertakwa. Sabar, bertakwa. Ini tiga benda yang mana kalau ada kat kita, insya-Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yang pertama, kita baiki diri kita. Kalau kita ada salah, minta ampun ke Allah. Kalau ada dosa, minta ampun ke Allah. Baiki diri kita, tingkatkan diri kita. Yang kedua, tolong agama Allah. Kalau kita boleh tahu sikit, tolong sikit. Tolong banyak, tolong banyak, Allah akan tolong kita. Yang ketiga, kena sabar dan bertakwa. Tingkatkan sabar. Kena sabar sebab tidak ada satu pun yang berlaku pada kita melainkan dengan ketentuan Allah. Dan tidak ada satu pun ketentuan Allah melainkan ada kebaikan, hikmah yang banyak. Mesti ada hikmah. Sebab Allah bukan macam kita, balas dendam lah kan, zalim lah, tak ada. Allah telah mengharamkan kezaliman pada diri dia. Maka Allah bagi itu semua terbaik walaupun sakit. Kita je sakit, kita je fikir tak elok, tapi sebenarnya elok yang baik insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai untuk kita memperingatkan diri kita bahawa kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang menjadikan kita ni apa kan, takut, sedih, gundah gulana kan, panik, terancam dan sebagainya. Tapi sekiranya ada Allah dalam hidup kita, maka disitulah solusinya. Solusinya bermula bila kita benar-benar bergantung pada Allah. Kat situlah yang digambarkan sebagai kemampuan. Allah tidak akan bagi sesuatu pada kita melainkan yang sesuai dengan kemampuan. So kemampuan tu ialah apa yang kita nak kena ikatkan diri kita dengan Allah. Itu kekuatan, kemampuan. Sebab kita tak kuat, kita makhluk. Kita dijadikan Allah lah yang maha kuat, maha kuasa. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan akan dapat memberikan kebaikan kepada kita insyaAllah sikit sebanyak. InsyaAllah kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.